Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini, saya ingin mengulas tentang isu kenapa bak kutih sebagai makanan warisan negara dijadikan isu perkauman. Jadi isu ini timbul apabila telah dinyatakan bahawa Kementerian Pelancongan dan juga Jabatan Warisan Negara telah mengiktirafkan bak kutih sebagai salah satu daripada makanan yang dikatakan warisan negara. Jadi kita lihat ada beberapa reaksi di dalam media seperti daripada pemuda UMNO Akmal dan juga Hamzah Zainuddin, dan sebelum ini juga telah dicetuskan oleh Yang Berhormat dari Langkawi. Di sini saya juga menerima kritikan daripada rakan-rakan profesor-profesor Melayu kenapa bak kutih ni diterima sebagai warisan negara, dan sebab-sebab yang dinyatakan itu adalah menarik untuk saya beri ulasan. Baik, sebelum kita pergi kepada kritikan, mari kita lihat apa sebenarnya bak kutih ini. Bak kutih mengikut Wikipedia Melayu merupakan sejenis hidangan sup beserta daging rusuk yang dimasak dalam herba tradisi Cina yang berasal dari Klang, Malaysia. Jadi tulang rusuk tu ditulis di sini kebanyakannya adalah daripada daging babi. Herba dan ginseng dicampur bukan sahaja sebagai perasa tetapi juga menambah khasiat. Pelbagai jenis cendawan sering kali ditambah kepada hidangan dan biasanya dihidangkan dalam mangkuk tembikar Cina. Pada masa kini terdapat karung teh bak kut yang mengandungi semua ramuan yang diperlukan. Ini memudahkan penyediaan bak kutih. Bak kutih seringkali dijadikan hidangan sarapan atau makan tengah hari. Bak kutih biasanya menggunakan daging babi sebagai bahan asasnya, namun ada yang menggunakan daging lembu dan ayam. Jadi inilah definisi bak kutih. Pertamanya tuan-tuan, saya sendiri tak pernah tengok pun bak kutih ni, sebab saya tak pernah lah pergi ke restoran Cina dan sebagainya. Jadi makan memanglah saya tak pernah makan, tetapi saya cuma pernah dengar je nama tu disebutkan. Dan daripada rakan-rakan Cina memang mereka mengatakan bahawa bak kutih ni selalunya daging babi, tetapi ada juga daging ayam dan juga daging lembu. Ada juga yang tak ada daging pun, sebab dia katakan ada setengah orang-orang Cina ni dia tak makan daging, seperti penganut Buddha dan sebagainya. Jadi mereka tidak makan daging seperti kita. Baik, itu adalah definisi bak kutih. Jadi apa halnya? Apa halnya sampai dia menjadi satu benda yang kontroversi dan boleh mencetuskan semangat perkauman yang tidak sihat? Apa yang dinasihatkan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah bahawa kita perlu menghormati antara kaum. Baik, apa dia komen-komen yang kita dapati daripada Akmal terus menyerang Menteri Tiong yang selalu bergaduh dengan Sanusi tu, bahawa ni tak ada kerja lain nak bagi benda-benda yang sensitif kepada orang Melayu, iaitu bak kutih. Jadi dia pun juga menyebut tentang penurunan pangkat seorang ketua pengarah, daripada jadi ketua pengarah jadi asisten dan sebagainya. Jadi tak pula dia tengok prestasi rekod orang tu, dia cuma main tembak je. Ini perangai atau kualiti ketua pemuda UMNO lah. Bagi saya lebih baik dia jadi geng sebelah sana daripada dia nak menjadi orang yang kononnya nak perjuangkan hak Melayu. Hak Melayu dia semua tu tak cukup
makan ataupun tak cukup fikiran langsung pun, walaupun dia pun ada doctorate macam saya. Doctorate apa saya tak tahulah. Baik, daripada kalangan rakan-rakan saya pula yang profesor-profesor Melayu, yang itu adalah berkaitan dengan kononnya bak kuteh ni adalah warisan Cina. Jadi orang Cina ni bukan orang Bumiputera. Jadi kalau orang bukan Bumiputera, maka buat apalah kita consider ataupun mengiktirafkan warisan kaum ini. Jadi dia pusing kat situ pula lah. Baik, saya nak buat ulasan dari sudut pertama. Bagi saya, sebagai sebuah negara Malaysia, kita ada banyak kaum-kaum, okay? Kita ada banyak kaum-kaum, dan untuk kita merasakan bahawa ini negara kita, ada juga di kalangan kita punya warisan itu perlu diiktiraf bersama. Jadi maknanya mempunyai taraf yang sama. Jadi apabila kita buat demikian, barulah kita boleh merasakan kita ini berada dalam keluarga yang lebih besar. Kalau warisan kita, warisan Melayu, warisan Bajau, warisan Kadazan semua tak diiktiraf sebagai warisan negara, maka kita jadi duduk sorang-sorang lah. Maknanya kita duduk terasing-asing. Walhal di dalam negara Malaysia ni kita duduk satu rumah. Rumah kita nama dia Malaysia. Jadi kalau kita tak iktiraf beberapa perkara tu, jadi maka kita tak menghormati. Itu satu. Yang kedua, sebagai rakyat Malaysia, kita hidup sama-sama, tuan-tuan, kita kena hormatlah. Kalau ada orang buat tokong dekat rumah dia ke, kalau orang buat sembahan ke dan sebagainya tu, kita kena tolerate. Macam saya duduk di Taman Melawati di Johor dulu, di kawasan Cina. Okey, rumah orang Melayu sikit sangat. Jadi jiran saya orang Cina. Jadi dia tiap-tiap pagi dia bakar colok. Jadi saya tiap-tiap pagi kena tutup lah tingkap saya, sebab bukan pasal apa, pasal isteri saya dia asma, jadi dia tak boleh kalau tersedut asap-asap dan sebagainya. Tak kiralah kebakaran apa yang dibakar dan sebagainya. Jadi hidup toleransi kita sebegitu. Kita biarlah seketika lah, lepas tu dah habis dia bakar colok tu, maka kita pun bukalah tingkap balik. Macam itulah kita hidup. Sebab kita kena ada toleransi, kita kena ada penerimaan atau acceptance, supaya kita sama-sama boleh. Dia pun tiap-tiap pagi nak kena dengar azan, kemudian bukan saja pagi, tengah-tengah tidur, petang pun azan juga. Jadi sama-sama kita menerima lah. Kalau kita tak boleh bertolak ansur macam tu, buat apalah kita jadi negara seperti Malaysia ni. Jadi kita, yang pertama tu kita kena hormat warisan semua budaya. Yang kedua, kita kena terima sebagai rakyat Malaysia warisan-warisan yang telah diiktiraf bersama. Baik, yang tu dua alasan. Alasan yang ketiga adalah, kalau kamu tak nak makan bak kuteh yang ada babi, jangan makanlah. Siapa suruh makan? Saya pun tak pernah makan. Jadi kenapa pula semua benda-benda warisan ni semuanya nak kena benda yang halal mengikut Islam? Saya pun tak faham. Tuan-tuan, sebab saya daripada architecture. Jadi architecture kita, kalau nak bina bangunan tu, sebelah dalam kawasan tu ada kuil atau berhala dan sebagainya tu, kita kena bagi respect dari sudut design ataupun reka bentuk kita, respect dari sudut sama ada bangunan kita lebih tinggi atau tidak termaktub kepada agama, kepada kita punya sense of respect. Jadi macam tu. Jadi kami dari seni bina memang kita hormat konteks ataupun konteks warisan yang yang sedia ada pada mana-mana tapak. Kemudian kalau kita lihat masalah ataupun ulasan yang keempatnya pula adalah, kita lihat sendiri bahawa bak kuteh ni bukannya daripada babi saja, ia juga daripada ayam dan juga daripada daging. Jadi kalaulah daging tu daging yang halal disembelih, ayam tu ayam halal disembelih, jadi apa dia masalah dia? Kalau saya pun teringin juga nak rasa kalau dah dibuat macam tu. What is the problem there? Benda tu satu jenis makanan aja. Jadi kalau kita ikut dia punya resepi-resepi dia tu, mana yang semua halal, maka bolehlah kita makan. Sama juga dengan nasi lemak. Dia katakan, nasi lemak tak apa. Kenapa pula tak apa? Sebab ada nasi lemak yang dikatakan nasi lemak babi, yang nasi kandar. Nasi kandar pun ada juga nasi kandar babi.
Jadi kita nak buat macam mana? Kita kata tak boleh, nasi kandar mesti semua yang halal. Nasi lemak mesti kena semua yang halal. Bila masa pula kita nak kena buat undang-undang macam tu? Kita cuma nak kena tahu, ini kalau daripada babi saya tak makan lah. Ini kalau daripada kedai yang ada benda yang tak halal tu, jadi kita jangan makan lah. Itu saja kita nak kena tahu. Kalau dia ada orang kata apa, petanda yang memberitahu sedemikian. So saya tak nampak ini apa problem dia. Jadi di sinilah kita nak kena faham bahawa hidup di dalam Malaysia ni kita kena, bukan orang kata kompromi kita punya prinsipal. Bila masa yang saya kompromi prinsipal saya dengan bak kutih? Okey, kalau dia debat daripada babi saya tak makan. Kalau dia debat daripada daging halal, apa masalah dia? Dan kalau yang masak tu pun orang Islam dengan cara orang Cina, iaitu dengan buat ramuan-ramuan yang kita tahu halal semuanya. Jadi ginseng dan sebagainya tu, cendawan, apa masalah dia? Jadi cendawan tu tak halal sebab dipetik oleh orang Cina ataupun orang bukan Islam. Macam tu pula nak kita fikirnya. Yang kita duk makan makanan-makanan daripada luar negeri yang kata Mak Sabu import makanan sampai 79 bilion tu datang daripada mana? Takkan datang daripada orang Islam saja. Jadi janganlah kita menjadi tempurung Islam. Jadi Dr. Akmal ni dia orang tempurung. Tempurung dia tak mau berkembang. Jadi dia punya wawasan ni tidak ada kena dengan unity government ataupun kerajaan perpaduan kita, dan tidak ada kena dengan Malaysia. Dia memalukan parti UMNO yang pada seketika dahulu adalah pejuang kepada semua rakyat Malaysia, bukannya orang UMNO macam Dr. Akmal ni sahaja. Dan kalau kita tengok orang-orang Perikatan Nasional seperti Hamzah Zainuddin pun menyebut secara sindiran tentang bak kutih ni, dan juga YB daripada Langkawi pun menyoal kenapa nak pilih benda ni dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa kita ada masalah dari sudut kononnya kalau terima benda-benda lain ni, dia mengkompromi akidah kita. Tengok bak kutih dah kompromi dah akidah kita. Lemah betul lah kan. Jadi akidah kita rupa-rupanya yang kita belajar kat surau dengan Azhar Idrus ke apa ni adalah akidah yang duduk sendiri bawah tempurung, bukan duduk dalam dunia yang penuh dengan pelbagai budaya dan pelbagai perkara yang dalam ini kita perlu membuat ijtihad dan juga perlu menghormati apa-apa yang kelainan di dalam masyarakat kita. Jadi saya harap penjelasan ini cukup untuk kita jangan lagi mengapi-apikan usaha kerajaan perpaduan untuk membina Malaysia semula. Malaysia yang kita dulu tu Malaysia yang penuh dengan orang yang duduk bawah tempurung. Jadi kita nak berkembang, tuan-tuan, kita kena bebas daripada tempurung. Ada yang kata kalau bebas nanti jadi liberal dan jadi sesat. Baiklah, kalau macam tu duduklah bawah tempurung sampai bila-bila, sampai habis makanan, jadi matilah di dalam tempurung. Kalau nak macam tu silakan, tetapi harap janganlah mengapi-apikan perkauman dengan pengetahuan yang cetek dan nak cari modal-modal populis yang murahan untuk menjadi seorang ahli politik yang popular. Jadi di situlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.